Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita sekali lagi dalam slot tuition online. Anjuran Majlis Agama Islam Perlis, Jabatan Agama Islam Perlis dan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Apa khabar pelajar semua? Cikgu harap semua pada malam ini bersedia untuk mengikuti sesi pembelajaran pada hari ini. Untuk slot cikgu pada hari ini, iaitu subjek mata pelajaran sejarah, kita akan fokus kepada dua perkara utama. Iaitu, perkara yang pertama yang cikgu akan fokus pada hari ini ialah tajuk-tajuk fokus kertas 2, tingkatan 4, SPM 2020. Dan slot yang kedua, cikgu akan fokus kepada kertas 2, bahagian A, soalan struktur. Jadi, mengikut pengalaman cikgu lah, kertas mata pelajaran sejarah ni, ada 3 kertas kan? Kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. Di antara 3 kertas ni, kertas 2 lah yang paling membimbangkan pelajar. Sebab yang pertama, kalau kertas 1 tu pelajar kata, oh dia tak takut sangat. Sebab kertas 1 ni ada pilihan jawapan. A, B, C dan D. Manakala kertas 3 tu dia boleh bawa semua bahan bacaan masuk dalam dewan peperiksaan. Jadi dia tak rasa bimbang sangat dengan kertas 3. Selalunya kertas 2 lah yang membimbangkan pelajar. Sebab kalau dia tak bersedia, dia takkan boleh menulis jawapan. Itu yang membimbangkan pelajar. Dan yang kedua yang membimbangkan pelajar kertas 2 ni ialah kerana peratus wajaran dia yang tinggi, iaitu kertas 2 ni wajarannya ialah sebanyak 50% markah daripada keseluruhan. Jadi kertas 2 ni sangat pentinglah bagi calon SPM mata pelajaran sejarah. Okey. Wajarannya 50%. Jadi apakah strategi pelajar-pelajar atau calon SPM untuk menghadapi kertas 2 ni? Yang pertama, cikgu cadangkan kuasailah tajuk-tajuk fokus untuk tahun ini. Apa maksud tajuk fokus? Tajuk fokus ni bukan soalan spot pelajar-pelajar. Cikgu ingatkan pelajar-pelajar jangan spot soalan kalau tak naik hari peperiksaan nanti, memang menggelabah lah. Ada yang sampai menangis-nangis. Soal apa yang dia baca tu tak keluar dalam peperiksaan. Jadi kita tak galakkan pelajar spot soalan. Yang kita galakkan pelajar ialah fokus kepada tajuk-tajuk tertentu. Maksud tajuk fokus ni dia lebih luas lagi. Dia punya tajuknya lebih luas lagi daripada soalan spot tu. Kemudian yang kedua, strategi yang kedua adalah kuasai kemahiran menjawab soalan. Ini yang cikgu akan beri pendedahan pada hari ini. Di samping mengulang kaji topik soalan tingkatan 4, cikgu juga akan membimbing pelajar-pelajar pada malam ini mengenai kemahiran menjawab soalan. Okey. Apakah tajuk-tajuk pelajaran tingkatan 4? Pelajar-pelajar masih ingat lagi tak apa yang pelajar pelajari pada tahun lepas? Kita ada beberapa tema yang merangkumi sukatan pelajaran tingkatan 4, iaitu tema 7, Tamadun Awal Manusia. Tamadun Awal Manusia, di bawah tema Tamadun Awal Manusia ni ada 3 tajuk. Yang pertama ialah Tamadun Awal Manusia. Yang kedua ialah peningkatan tamadun. Dan bab 3 ialah Tamadun Awal Asia Tenggara. Semua ni di bawah tema 7. Kemudian tema 8. Tema 8 ni tajuknya ialah Tamadun Islam dan Perkembangannya. Jadi pada tahun lepas pelajar-pelajar dah mempelajari Tamadun Islam, iaitu bab 4, Tamadun Islam dan Perkembangannya di Mekah. Bab 5, Kerajaan Islam di Madinah. Bab 6, Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya. Bab 7,
Islam di Asia Tenggara. Dan bab 8, pembaharuan dan pengaruh Islam di Malaysia sebelum kedatangan Barat. Jadi masih ingat ke pelajar? Pelajaran semasa pelajar berada di tingkatan 4. Cikgu harap pelajar masih ingat lagi lah apa yang dipelajari semasa tingkatan 4. Kemudian, tema yang seterusnya ialah tema 9. Perkembangan di Eropah dan kesannya terhadap ekonomi negara. Ada 2 bab dalam tema 9 iaitu bab 9, perkembangan di Eropah. Bab 10, dasar British dan kesannya terhadap ekonomi negara. Jadi, tingkatan 4 ni semua ada 9 tema. Okey. Topik-topik penting 2020. Sejarah tingkatan 4. Ini kita buat analisis lah. Ini analisis soalan-soalan tahun lepas yang telah dibuat. Dan kita boleh tengok lah. Yang sebelah kiri ni, bab lah. Bab 1 sampai bab 10. Ya. Bab 1 sampai bab 10. Kemudian, ikut tahun 2010 sampai 2019. Kalau pelajar tengok, tahun lepas, bab mana yang tak keluar soalan peperiksaan daripada tingkatan 4 ni, iaitu bab 1. Kemudian bab 3, bab 4, bab 7 dan bab 10. Jadi, kita buat kesimpulan, tajuk-tajuk yang perlu pelajar lebihkan fokus ialah bab 1, bab 3, bab 4, bab 7, bab 10. Bukan maksudnya bab-bab lain tu pelajar boleh tinggal terus, tak boleh. Sebenarnya semua bab pelajar perlu kuasai. Tetapi kita bagi penekanan lebih kepada bab-bab yang cikgu sebut ni lah. Itu cadangan daripada cikgu lah. Okey. Kita tengok bab 1. Bab 1, kemunculan tamadun awal manusia. Ada 4 tajuk yang perlu diberi fokus, iaitu tamadun Mesir Purba, tamadun Indus, tamadun Mesopotamia dan tamadun Huangho. Kemudian bab 2 peningkatan tamadun. Banyak tajuk yang perlu diberi fokus sebenarnya, iaitu perundangan, peningkatan dalam ekonomi, peningkatan dalam falsafah, sains teknologi, seni bina dan pendidikan. Bab 3 tamadun awal di Asia Tenggara. Pengaruh agama Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan, seni bina dan juga kerajaan agraria. Bab 4, tamadun Islam dan perkembangannya di Mekah. Yang pertama ialah zaman Jahiliyah, penyebaran Islam di Mekah, reaksi terhadap penyebaran Islam di Mekah. Bab 5, kerajaan Islam di Madinah, iaitu Piagam Madinah, strategi Nabi Muhammad menyebarkan Islam dan prinsip dan garis panduan peperangan dalam Islam, perjanjian Hudaibiyah dan pembukaan semula kota Mekah. Bab 6, pembentukan kerajaan Islam dan sumbangan, iaitu kerajaan Bani Umayyah, kerajaan Bani Abbasiyah, faktor penyebaran Islam ke Eropah, cara pertembungan Islam dengan tamadun lain di dunia dan kesan pertembungan tamadun. Seterusnya bab 7, Islam di Asia Tenggara. Yang pertama ialah teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara. Yang kedua, pengaruh Islam terhadap pentadbiran, perundangan, ekonomi, pendidikan dan kesenian. Seterusnya bab 8. Bab 8 ialah pembaharuan dan pengaruh Islam di Malaysia. Jadi tajuk yang perlu diberi penekanan ialah pengaruh Islam terhadap pentadbiran, perundangan, pendidikan, kesenian dan juga pengaruh Islam terhadap ekonomi, iaitu perdagangan, mata wang dan cukai. Dan bab 9 ialah perkembangan di Eropah, iaitu tajuk yang perlu pelajar-pelajar beri penekanan lebih ialah reformation, penjelajahan serta revolusi pertanian dan revolusi perindustrian. Dan bab yang terakhir ialah bab 10, dasar British dan kesannya terhadap ekonomi negara.
iaitu ekonomi tradisional dan dagangan, dasar British terhadap pertanian, kesan-kesan dasar ekonomi terhadap pembandaran, pembentukan masyarakat berbilang kaum, sistem pendidikan vernakular dan sistem pengangkutan dan perhubungan. Jadi itulah di antara tajuk-tajuk yang perlu pelajar-pelajar beri penekanan yang lebih untuk tahun inilah. Jadi kalau ada masa sekarang ni, pada masa cuti PKP ni, bolehlah pelajar-pelajar ulang kaji mata pelajaran sejarah yang tingkatan 4 yang tahun lepas punya. Okey, sekarang kita cuba tengok sejarah kertas 2, iaitu kodnya ialah 1249/2. Dia ada bahagian A dan bahagian B. Dan soalan struktur dia terletak dalam bahagian A. Ada berapa soalan struktur? Dalam soalan SPM ada 4 soalan struktur. Dan 2 soalan adalah daripada sukatan pelajaran tingkatan 4. Manakala 2 soalan lagi daripada sukatan pelajaran tingkatan 5. Pelajar wajib menjawab keempat-empat soalan ini. Dan satu soalan dia berjumlah 10 markah. Jadi 10 kali 4 soalan jumlahnya ialah 40 markah untuk soalan struktur. Okey. Kita tengok contoh soalan struktur SPM 2019. Ini adalah contoh soalan struktur SPM 2019 tahun lepas. Pada tahun 507 sebelum Masihi, pemimpin Athens telah memperkenalkan satu sistem politik yang dipanggil demokrasia dalam kurungan demokrasi. A. Jelaskan maksud sistem demokrasi. 1 markah. Ini adalah soalan fakta, iaitu jawapannya boleh didapati daripada buku teks. Soalan B. Bagaimanakah sistem demokrasi diamalkan di Athens? 3 markah. Ini juga soalan fakta. Bahagian C, berikan 2 contoh negara yang mengamalkan sistem demokrasi pada masa ini. Ini ialah soalan fakta. 2 markah. Dan soalan D, bandingkan sistem demokrasi yang diamalkan di Athens dengan sistem demokrasi yang diamalkan di negara dalam 1C. Ini ialah soalan kebat, kemahiran berfikir aras tinggi yang membawa kepada 4 markah. Jadi inilah dia contoh bentuk soalan SPM tahun lepas. Pecahannya dia bahagikan kepada 4. A, B, C dan D. Dan selalunya soalan A, B, C adalah soalan fakta. Manakala soalan D adalah soalan kebat. Tetapi bukannya dia tetap macam ni. Kadang-kadang soalan A fakta, soalan B, C, D kebat. Kebat dia banyak. Ataupun kadang-kadang A, B, C, D semua kebat. Semua fakta, minta maaf. Semua fakta. Dia tidak tetap. Dia punya pembahagian di antara fakta dengan kebat ni. Tapi untuk pengetahuan pelajar, soalan kebat semakin lama dia semakin bertambah. Dia punya peratusan dalam soalan SPM sejarah. Okey. Apakah sebelum kita hendak menguasai teknik menjawab soalan struktur ni, pelajar perlu mengetahui kata tugas dalam soalan struktur. Apa dia kata tugas? Kata tugas ialah permulaan soalan. Permulaan pada soalan tersebut. Contoh kata tugas yang selalu digunakan dalam soalan struktur ialah jelaskan, terangkan, buktikan. Kalau soalan macam ni, pelajar perlu menjawab, memberikan fakta dan huraian. Perlu ada fakta dan huraian. Soalan bagaimanakah? Kalau soalan bermula dengan bagaimanakah, pelajar perlu memberikan cara. Bagaimanakah dia hendakkan jawapan cara. Kalau soalan bermula dengan berikan, nyatakan, namakan, senaraikan. Kalau macam ni, kata tugasnya, jawapan dia perlukan fakta sahaja. Dia tak perlu huraian. Kalau soalan bandingkan,
pelajar perlu buat perbandingan sama ada persamaan atau perbezaan. Kalau soalan bezakan kata tugasnya, pelajar perlu tunjukkan perbezaan, cari perbezaan. Kalau soalan bermula dengan mengapakah, pelajar mesti memberi sebab, dia nak sebab. Dan kalau soalan dia tanya sejauh manakah, sejauh manakah ni bukannya jarak no. Ada pelajar dia jawab sejauh beribu-ribu kilometer. Yang tu memang tak betul langsung lah. Sejauh manakah ni dia sama maksud dengan bagaimana. Bagaimana. Nanti kita akan tengok contoh soalan dan jawapan. Macam mana kita nak jawab soalan sejauh manakah. Okey. Bentuk soalan struktur. Okey, cikgu pergi kepada bentuk soalan struktur. Ada beberapa bentuk soalan struktur. Bentuk yang pertama, 1A cikgu. Berikan 2 contoh negara yang mengamalkan sistem demokrasi pada masa ini. Okey. Dan jawapannya dia ada 1 Roman, 2 Roman. Dia punya jawapan. Jadi kalau soalan macam ni, pelajar tak perlu buat ayat yang lengkap lah. Dia cuma perlu berikan. Dia cuma sebut saja, tulis saja nama-nama negara yang mengamalkan sistem demokrasi pada masa ini. Contoh jawapan di sini, Malaysia, Singapura, Indonesia, Amerika Syarikat, Filipina, Thailand, Australia, Brazil, Argentina. Dan untuk soalan macam ni, tulis jawapan melebihi kehendak markah. Kalau pelajar tengok markah yang dikehendaki ialah 2 markah kan? Adakah pelajar nak beri 2 jawapan sahaja? Kalau pelajar bagi 2 jawapan sahaja, ini macam tak berapa selamat lah. Jadi kita cadangkan pelajar bagilah lebih. Ada pelajar tanya cikgu, kalau jawapan saya salah, macam mana cikgu yang saya bagi mula-mula tu? Kamu jangan bimbang. Kalau salah, pemeriksa cuma akan pangkah sajalah. Maksudnya jawapan kamu tu salah. Dan dia akan baca semua jawapan yang seterusnya. Jadi ini macam kita sediakan satu jawapan backup pada kamu. Kamu bagikan jawapan banyak-banyak melebihi kehendak markah. Okey. Kemudian soalan bentuk 1B. Ini contoh soalannya. Senaraikan kuasa imperialis barat yang pernah menjajah negara Asia Tenggara. Kuasa imperialis barat yang pernah jajah negara di Asia Tenggara. Katalah pelajar, dia tak pasti apakah kuasa imperialis barat yang menjajah negara di Asia Tenggara ni. Dia tak berapa pasti. Jadi pelajar, dia boleh tulis apa-apa sahaja nama negara barat yang pelajar tahu. Pelajar tulis sahaja. Sebab mana-mana jawapan yang betul, pemeriksa akan akan tanda betul. Contohnya, Britain, Amerika Syarikat, Belanda, Perancis, Spanyol, Portugal. Jadi, kalau tak berapa pasti, pelajar jangan biar jawapan pelajar kosong. Jangan biarkan jawapan kosong. Tulis sahaja nama negara barat yang pelajar tahu berkemungkinan jawapan tu betul. Jadi, ini pengajaran kepada pelajar semua. Jangan tinggalkan jawapan kosong. Soalan struktur. Okey, bentuk yang kedua. Bagaimanakah sistem demokrasi diamalkan di Athens? Okey, ini jawapan dia. Kalau pelajar tengok, soalan ni, dia tidak ada 1 Roman, 2 Roman. Dia garis terus kan? Dia punya ruangan jawapan tu. Jadi kalau soalan macam ni, pelajar perlu menggunakan ayat yang lengkap untuk menjawab soalan struktur. Contoh jawapannya, sistem demokrasi di Athens ialah terdapat Dewan Perhimpunan dan Majlis. Dewan Perhimpunan dianggotai oleh warga negara lelaki dan bersidang 3 kali sebulan. Majlis mengiktiraf semua cadangan yang dikemukakan di Dewan Perhimpunan. Jadi calon ni, yang ni soalan ni berapa markah tadi? Soalan ni tadi 2 markah kan? Jadi pelajar ni dah dapat lebih daripada 2 markah, iaitu Dewan Perhimpunan, dianggotai oleh warga negara lelaki, bersidang 3 kali sebulan,
iktiraf semua cadangan yang dikemukakan di Dewan Perhimpunan. Jadi ada pelajar dah dapat lebih daripada kehendak markah. Ini satu jawapan yang baguslah. Pelajar berikan lebih daripada kehendak markah. Okey. Jawab guna ayat yang lengkap. Cikgu dah pesan tadi dah kan. Okey. Bentuk panduan menjawab soalan bentuk 2. Okey. Soalan yang bentuk 2 tadi, yang tak ada satu Roman, 2 Roman tadi, pelajar pernah dengar tak istilah fakta, huraian, contoh? Ini istilah yang selalu digunakan dalam mata pelajaran sejarah. Fakta, apa itu fakta? Fakta ialah isi penting. Huraian dia menceritakan tentang isi penting tersebut. Dan contoh, pelajar bagi contoh yang berkaitan. Contoh jawapannya, tamadun Yunani mengamalkan sistem demokrasi. Ini ialah fakta atau isi penting. Huraian dia iaitu terdapat Dewan Perhimpunan. Itu huraian. Contohnya negara kota Athens. Ini ialah contoh. Jadi cikgu harap pelajar dapat membezakan fakta dengan huraian. Fakta ialah isi penting. Huraian ialah cerita mengenai fakta tersebut dan boleh ditambah dengan contoh. Ini istilah yang selalu digunakan dalam mata pelajaran sejarah. Okey, tapi untuk menjawab soalan bentuk 2 ni, cikgu ada 3 cadangan untuk pelajar. Dia ada cara 1, cara 2, cara 3. Pelajar boleh pilih nak jawab cara macam mana. Cara yang pertama ialah fakta campur huraian, campur contoh yang macam tadi. Dia ada fakta, dia ada huraian, dia ada contoh. Cara yang kedua, dia bagi fakta, campur huraian satu lagi. Huraian dia ada lebih. Boleh bagi, lebih daripada 2 pun boleh. Boleh bagi 3, boleh bagi 4 huraian. Cara yang ketiga ialah pelajar yang pelajar ni jenis yang hafal fakta saja, dia tak pandai nak menghurai. Dia boleh bagi fakta, campur fakta, campur fakta. Jadi ada 3 cara. Cikgu akan tunjuk contoh. Contoh menjawab soalan menggunakan 3 cara ni. Okey, soalannya ialah jelaskan sistem politik yang pernah diamalkan dalam tamadun Yunani. Okey, contoh jawapan fakta, campur huraian dan contoh ialah cara yang pertama, sistem politik di Yunani ialah sistem demokrasi. Itu fakta. Iaitu terdapat Dewan Perhimpunan, iaitu huraian. Contohnya negara kota Athens. Yang tu contoh. Pelajar dapat 3 markah. Cara yang kedua, fakta, campur huraian, campur huraian. Sistem politik di Yunani ialah sistem demokrasi. Iaitu ialah fakta. Iaitu terdapat Dewan Perhimpunan. Yang ni kita panggil huraian yang pertama. Dan dianggotai oleh warga negara lelaki dewasa Athens. Yang ni kita panggil huraian yang kedua. Jadi fakta, campur huraian, campur huraian. Cara yang ketiga ialah fakta, campur fakta, campur fakta. Dia bagi fakta ketiga-tiga ni. Iaitu contohnya, sistem politik yang pernah diamalkan di Yunani ialah sistem demokrasi. 1 markah. Dan sistem pemerintahan beraja, 1 markah lagi, fakta. Selain itu, sistem yang diamalkan ialah sistem oligarki. Oligarki itu ialah fakta. Jadi calon ni pun mendapat 3 markah. 3 cara mendapat 3 markah. Tapi cara menjawab yang berbeza. Jadi untuk pelajar yang sering bertanya kepada cikgu perlu ke buat huraian, perlu ke buat huraian? Terpulang kepada pelajar. Kalau pelajar rasa dia boleh tulis huraian dengan baik, masukkan huraian. Tapi kalau dia cuma boleh ingat fakta sahaja, tulis fakta. Tapi ada cara untuk menulis. Cara yang ketiga dia, ada peraturan dia. Kalau pelajar memilih nak menggunakan fakta, campur fakta, pelajar tidak digalakkan menulis seperti ini ya. Iaitu yang ni yang tak boleh no. Sistem politik yang pernah diamalkan di Yunani ialah sistem demokrasi, oligarki,
dan aristokrasi. Dia buat tanda koma. Ataupun macam ni, sistem demokrasi, koma, oligarki, koma, aristokrasi, koma, tirani, koma. Yang ni tidak digalakkan dalam penulisan struktur yang bentuk dua ni. Dan cadangan jawapan ialah gantikan koma tu dengan kata hubung. Sistem politik yang pernah diamalkan di Yunani ialah sistem demokrasi dan sistem oligarki. Gantikan koma tu dengan dan. Titik. Seterusnya, mereka pernah mengamalkan sistem aristokrasi. Jadi pelajar ni akan dapat markah penuh untuk pilihan yang kedua ni. Okey. Jadi jelas pelajar kalau nak jawab soalan yang struktur yang garis panjang-panjang yang tak ada satu Roman, dua Roman tu, mesti gunakan ayat yang lengkap. Okey. Seterusnya bentuk 3. Soalan bentuk 3 ialah cikgu kategorikan sebagai soalan kebat atau kemahiran berfikir aras tinggi. Contohnya soalan tadi kan. Bandingkan sistem demokrasi yang diamalkan di Athens dengan sistem demokrasi yang diamalkan di negara dalam satu C. 4 markah. Ini contoh jawapannya. Sistem demokrasi Athens hanya diwakili lelaki dewasa, manakala negara tersebut terbuka kepada perempuan dan lelaki. Berapa markah pelajar ni dapat? Pelajar ni dapat 2 markah. Lelaki dewasa, 1 markah. Perempuan dan lelaki, 1 markah. Dia gunakan perkataan manakala untuk menunjukkan dia membandingkan. Selain itu, tempoh menganggotai sistem demokrasi di Athens hanya 6 bulan hingga setahun. Manakala negara tersebut dijalankan setiap 5 tahun. Di sini pelajar ni juga dapat tambah lagi 2 markah. Iaitu 6 bulan hingga setahun 1 markah. 5 tahun 1 markah. Jadi pelajar ni dapat 4 markah. Okey. Dan cikgu cadangkan untuk jawapan kebat ni, jangan lupa buat rangka jawapan ringkas di tepi, di mana-mana. Di mana-mana ruangan yang kamu boleh conteng tu, kamu buat rangka dulu sebelum nak jadikan dia ayat jawapan. Buat rangka, jangan ambil masa lama, ambil masa sekejap saja. Rangka sikit, kemudian baru tulis di atas garisan tu. Okey. Tips. Ini tips untuk menjawab soalan struktur. Jawab dengan tenang. Jangan tengok-tengok soalan dah. Tu dia soalan tak baca macam-macam. Dia jadi kelang kabut lah. Jawab. Baca dengan tenang. Baca dengan tenang. Faham kehendak soalan. Garis kehendak soalan tu. Dan jangan lupa tengok markah di bawah sebelah kanan tu. Kalau dia nak 4 markah, nak bagi berapa jawapan? Adakah nak bagi 2 je, 3 je tak cukup kan? Jadi bagi 4 ke atas kalau 4 markah. Kalau boleh bagi lebih, lagi bagus daripada kehendak markah. Dan buat rangka jawapan ringkas di mana-mana tempat yang kamu boleh conteng lah untuk jawapan soalan struktur ni. Okey, itu dia kaedah yang cikgu bagi. Kaedah untuk menjawab soalan struktur. Jadi cikgu hari ini nak ajak pelajar ulang kaji satu tajuk. Iaitu tajuk tingkatan 4, bab 3, Tamadun Awal Asia Tenggara. Masih ingat lagi tak Tamadun Awal Asia Tenggara? Ada 2 bentuk kerajaan Tamadun Awal Asia Tenggara. Apa nama bentuk kerajaan tersebut? Kerajaan tersebut ialah agraria dan maritim. Agraria ni dia lebih kepada kegiatan apa? Pertanian. Agraria pertanian. Maritim, kelautan. Jadi ada 2 bentuk kerajaan. Hari ini cikgu nak fokus pada kerajaan agraria sahaja. Apa maksud kerajaan agraria? Ni patut berada hujung jari pelajar dah ni. Kerajaan agraria ialah kerajaan yang menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan pertanian, penternakan, pemungutan hasil hutan dan pemungutan hasil sungai. Di manakah terbentuknya kerajaan agraria? Kerajaan agraria selalunya terbentuk di lembah sungai.
iaitu tanah pertanian yang subur. Contohnya kerajaan Dabarawati, Sungai Menam, Thailand, dan di Sungai Irrawaddy, Myanmar, kerajaan Sungai Merah di Vietnam, dan kerajaan Sungai Mekong di Kemboja, Laos dan Vietnam. Ini adalah kawasan tanah pertanian yang subur. Kerajaan agraria ada juga terbentuk di kawasan pedalaman, iaitu kawasan berbukit dan lereng gunung berapi. Contohnya kerajaan Taruma di tanah tinggi Dieng, Indonesia. Kawasan tanah pertanian subur di lereng gunung berapi. Okey. Kemudian antara kerajaan agraria yang terkenal ialah kerajaan Salindra di Jawa Tengah, kerajaan Angkor di Kemboja, kerajaan Sukhothai di Thailand. Ada satu kerajaan yang mula-mulanya kerajaan agraria tetapi berubah menjadi kerajaan maritim, iaitu kerajaan Hunan. Kerana dia mempunyai pelabuhan, iaitu nama pelabuhannya ialah Oio, yang terletak di muara Sungai Mekong dan terlindung daripada tiupan angin monsun. Serta di pelabuhan ni ada kemudahan pelabuhan serta makanan dan minuman. Ini menyebabkan kerajaan Hunan bertukar daripada kerajaan agraria menjadi kerajaan maritim. Perkembangan kerajaan agraria. Kerajaan agraria pada mulanya, dia bermula dengan pertempatan kekal di tepi sungai, iaitu di lembah sungai yang subur. Daripada pertempatan kekal, penduduk bertambah dan menyebabkan pertempatan berkembang menjadi bandar. Kemudian bandar berkembang menjadi kerajaan. Tanaman yang mula-mula diusahakan oleh penduduk agraria ialah tanaman padi sawah dan padi huma. Kemudian di samping tu mereka menanam tanaman sampingan seperti jagung, pisang, keledek dan sayuran. Kemudian mereka juga menghasilkan rempah seperti cengkeh dan lada hitam. Mereka juga mengumpul hasil hutan seperti kayu gaharu dan tanduk. Mereka mengutip sarang burung untuk tujuan perdagangan. Mereka juga menangkap ikan di sawah dan paya. Mereka juga mengumpul kulit kura-kura. Dan mereka menternak binatang seperti lembu, kambing dan ayam. Okey. Dan pertanian pada peringkat awal, mereka mengamalkan pertanian sara diri. Iaitu sara diri ini untuk kegunaan mereka sendiri sahaja. Tetapi lama-kelamaan terdapat lebihan hasil pertanian mereka. Lebihan hasil makanan dan ternakan. Apa yang mereka buat kepada lebihan hasil makanan dan ternakan tu? Mereka akan bekalkan kepada masyarakat yang tinggal di bandar. Dan memenuhi keperluan kerajaan maritim. Okey. Mengapakah ataupun apakah faktor perkembangan pertanian dalam kerajaan agraria? Apakah faktor perkembangannya? Yang pertama adalah kerajaan agraria mempunyai sistem pengairan yang baik, iaitu punca air daripada Sungai Mekong dan Tasik Tonle Sap. Yang kedua, raja sendiri terlibat dalam pembinaan dan pengurusan sistem pengairan. Contohnya, di Angkor, semasa pemerintahan Raja Indravarman I, baginda telah membina sistem pengairan dan juga bare. Apakah bare? Bare adalah takungan air buatan manusia. Dan dia dapat mengairi sawah pada musim kemarau dan sebagai sumber minuman. Ini bare, gambar di bawah ni. Bare, sangat cantik. Hasil padi di kawasan tersebut akan dapat menampung keperluan beras kerajaan Angkor yang merupakan keperluan asas rakyatnya. Okey, kerajaan Angkor. Kerajaan Angkor telah berkembang menjadi kerajaan agraria yang sangat kuat. Apakah faktor perkembangan kerajaan Angkor sebagai sebuah kerajaan agraria yang kuat? Yang pertama, kedudukannya berhampiran Tasik Tonle Sap. Air daripada Tasik Tonle Sap datang daripada Sungai Mekong. Dan tanah di sekitar Tasik Tonle Sap ni sangat subur.
iklimnya panas dan lembap sepanjang tahun dan sesuai untuk penanaman padi. Dan tasik Tonle Sap dia membekalkan sumber protein seperti ikan air tawar kepada penduduk. Dan air daripada tasik Tonle Sap menjadi punca utama pengairan untuk mengairi sawah dan juga menjadi bekalan air minuman. Semasa musim hujan, banjir berlaku dan limpahan sungai dari Sungai Mekong akan mengalir ke kawasan tasik menyebabkan keluasan tasik bertambah. Kemudian apabila berlaku kemarau, air akan surut dan meninggalkan mendapan tanah yang subur semasa musim kemarau. Inilah kepentingan tasik Tonle Sap kepada kerajaan Angkor. Okey, kita lihat soalan. Satu soalan struktur, soalan SPM 2015. Namakan kerajaan agraria yang bertanda X di sini dan juga Y itu di tepi tasik Tonle Sap. Apakah jawapan apakah nama kerajaan agraria yang dilabelkan sebagai X dan Y? Okey, apakah jawapannya? Pelajar boleh bagi. X ialah Funan. Y ialah Angkor. Macam mana kalau tersilap label? Pelajar bagi X Angkor, Y Funan. Adakah pelajar akan mendapat markah? Pelajar akan mendapat kosong markah sahaja sebab salah label. Boleh tak nak teka? Pelajar teka X Funan Angkor, Y Funan Angkor. Yang ni memang tak dibenarkan pelajar meneka. Jawapan label kan mesti tepat. Mesti tepat jawapan dia. Tipsnya jawapan mesti tepat. Tidak boleh teka jawapan kalau soalan label. Jadi berhati-hati dengan soalan peta. Kalau baca buku teks tu, tengok-tengoklah juga peta lokasi kedudukan kerajaan. Sebab kadang-kadang dia keluar soal peta pun akan menjadi soalan dalam soalan SPM. Okey, soalan B. Nyatakan dua kegiatan ekonomi kerajaan tersebut. Nyatakan ni tak perlu buat ayat lengkap lah. Cuba tengok markah dia. 2 markah. Nak bagi berapa jawapan? Cikgu cadangkan tadi lebih daripada 2 markah. Okey, jawapannya pertanian, menangkap ikan, menternak binatang. Yang kedua, mengutip hasil hutan, mengutip hasil sungai. Jadi, pelajar dah bagi lebih daripada kehendak markah dah. Dia nak 2, tapi pelajar bagi sampai 5. Jadi, dia dapat 2 markah sahajalah. Dia takkan dapat 5 markah sebab maksimumnya cuma 2 markah sahaja. Okey, soalan tips senaraikan banyak jawapan. Tidak perlu ayat yang lengkap. Okey, soalan C. Apakah faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi kerajaan tersebut? Berikan penjelasan anda. Tengok markah? 3 markah kan? Kehendak soalan dia apa dia? Faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi kerajaan tersebut. Kerajaan tersebut tu kerajaan mana? Kerajaan tersebut ni ialah kerajaan agraria. Jadi apakah sebab kerajaan agraria boleh berkembang? Itu maksud soalan dia. Jadi calon pun jawab. Ambil ayat dari soalan. Faktor yang mempengaruhi ialah kerajaan tersebut mempunyai sistem pengairan yang baik. 1 markah. Iaitu punca air daripada Sungai Mekong dan tasik Tonle Sap. 1 markah lagi. Raja sendiri terlibat dalam pembinaan dan pengurusan sistem pengairan. 1 markah lagi. Contohnya di Angkor semasa pemerintahan Raja Indravarman. 1 markah lagi. Jadi pelajar ni dia bagi 4 jawapan dia. Dan dia dapat markah penuh iaitu 3 markah. Okey. Kemudian. Ini dah tips nak jawab soalan struktur. Mulakan ayat permulaan jawapan dengan ambil ayat daripada soalan. Jadi kamu dah tengok dah.
contoh yang cikgu bagi tadi, dia ambil ayat nak mula jawapan dia tu, dia ambil ayat daripada soalan. Kemudian yang kedua, tengok kehendak markah. Kalau markah nak 4 markah, adakah pelajar nak bagi 2 aja? Tak cukup lagi. Tambah lagi. Bagi lebih daripada 4. Kemudian dicadangkan, catat rangka jawapan di mana-mana. Buat rangka sikit, kemudian baru tulis ayat yang lengkap. Kemudian pelajar mesti gunakan ayat yang lengkap. Ayat lengkap maksudnya ada subjek dan predikat. Subjek dan predikat, iaitu mesti ada subjek. Contohnya yang tadi, kerajaan tersebut mempunyai sistem pengairan yang baik. Kerajaan tersebut ialah subjek. Mempunyai sistem pengairan baik ialah predikat. Jadi ayat ni ayat lengkap. Katalah pelajar dia jawab faktor yang mempengaruhi ialah ataupun dia tak buat ayat yang lengkap lah. Dia terus jawab mempunyai sistem pengairan yang baik. Dia mula ayat jawapannya dengan mempunyai sistem pengairan yang baik. Ini adalah ayat yang tidak lengkap. Sebab dia mulakan dengan, cuba tengok nombor 6. Jangan mulakan ayat dengan kata kerja. Contohnya, mempunyai sistem pengairan yang baik. Apa dia? Apa yang mempunyai sistem pengairan yang baik? Jadi, kerajaan Angkor mempunyai sistem pengairan yang baik. Yang ni baru dapat markah. Kalau pelajar mula ayat dengan kata kerja, mempunyai sistem pengairan yang baik, berkemungkinan akan dipotong setengah markah lah untuk setiap isi jawapan yang diberi. Kemudian, yang kelima. Tidak boleh buat tanda sempang. Okey, kalau soalan yang ruangan jawapan dia ada garisan panjang tu kan, jangan mula buat tanda sempang dash 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 ataupun buat tanda bintang ke. Kalau ayat kamu tak lengkap, bukan berkemungkinan kamu akan dipotong markah setengah markah. Jadi jaga ayat dalam menjawab soalan struktur. Walaupun struktur, dia nak juga ayat yang lengkap. Terutamanya jawapan yang garisan. Ruangan jawapan yang garisan panjang-panjang tu. Yang tak ada 1 Roman, 2 Roman tu. Dan jangan buat nombor. Pandai-pandai duk tambah nombor. Tambah 1 Roman, 2 Roman. Jangan pandai-pandai duk tambah 1 Roman, 2 Roman tu. Kalau garis jawapan panjang-panjang yang tidak ada 1 Roman, 2 Roman tu, jangan duk tambah-tambah. Okey, yang ketujuh. Tidak digalakkan buat ayat guna tanda koma diulang-ulang dalam satu ayat. Macam cikgu tunjuk tadi, contoh tadilah. Kerajaan tamadun Yunani mengamalkan sistem demokrasi, koma. Aristokrasi, koma. Oligarki, koma. Sampai habis dia koma. Yang ni berkemungkinan pelajar tersebut akan dipotong markah juga. Jikalau dia tak menggunakan ayat yang lengkap. Okey. Soalan D. Ini soalan kebat. Wajarkah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh kerajaan agraria diberikan keutamaan dalam masyarakat hari ini? Wajar ke tak wajar? Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh kerajaan agraria diberikan keutamaan dalam masyarakat hari ini. Jadi ini soalan kebat. Iaitu aras menilai. Nanti pada slot yang seterusnya, cikgu akan terangkan kepada pelajar macam mana nak jawab soalan kebat dengan baik. Ini salah satu contoh soalan kebat. Wajar ke tak wajar? Itu terpulang pada pelajar. Kalau dia nak kata wajar pun boleh, dia nak kata tak wajar pun boleh diterima jawapannya. Tetapi, mesti ada alasan yang kukuh. Kalaulah pelajar jawab wajar, kemudian dia titik, dia biar macam tu saja. Adakah pelajar tu akan dapat 1 markah? Dia tak akan dapat. 0 markah pemeriksa akan bagi. Sebab dia mesti ada alasan. Wajar kerana, sebab apa? Kena bagi alasan. Wajar tu dah 1 markah dah. Kena tambah lagi 2 alasan dia untuk mendapat 3 markah lah. Tapi kalau nak bagi lebih, lagi baguslah. Okey, cuba kita tengok contoh jawapannya.
Ini contoh jawapannya. Jawapan yang pertama, wajar. Dia kata wajar kegiatan ekonomi pertanian diberi keutamaan. Wajar kerana negara kita mempunyai tanah yang subur untuk pertanian. Satu markah. Dan iklim negara kita yang panas dan lembap sesuai untuk pertanian, dapat satu markah lagi. Selain itu, kerajaan telah memberikan galakan untuk bidang pertanian, satu markah lagi. Seperti mewujudkan pasar tani di setiap kawasan untuk memudahkan petani memasarkan hasil pertanian. Ini dua markah. Pasar tani satu markah, memasarkan hasil pertanian satu markah. Jadi calon ni dapat banyak markah lah. 5 markah dia dapat. Minta 3 bagi 5. Memang sangat bagus lah. No? Okey, dan menunjukkan kematangan. Jawapan dia matang. Menunjukkan dia faham kehendak soalan tu. Ini contoh jawapan yang kedua. Pelajar ni kata tidak wajar. Tidak wajar beri perhatian pada ekonomi pertanian. Kerana kerajaan harus memberikan tumpuan kepada bidang perindustrian dan perkilangan. Satu markah. 2 markah dah. Ia akan memberikan pulangan yang besar pada negara kita. Pulangan yang besar. Selain itu, golongan remaja negara kita juga tidak berminat dalam bidang pertanian. Tidak berminat. Kerana menganggap bidang ini memerlukan penggunaan tenaga yang berat. Yang ni pun satu markah lagi. Bidang ini memerlukan penggunaan tenaga yang berat. Jadi, soalan yang begini wajarkah, bersetujukah? Yang ni perlukan penilaian pelajar. Kalau dia kata dia bersetuju, dia kena bagi alasan dia bersetujulah. Kalau dia tak bersetuju, kena bagi alasan dia tak bersetuju. Okey. Dan satu lagi tajuk, kita sempat lagi ulang kaji satu lagi tajuk, iaitu bab 4, tingkatan 4, reaksi masyarakat Arab terhadap Islam. Terhadap kedatangan agama Islam. Okey. Masih ingat lagi bab 4? Sebab-sebab Islam diterima oleh masyarakat Arab Mekah. Yang pertama, kemurnian ajaran Islam. Kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW berdakwah. Berdakwah secara lemah lembut dan berhikmah. Tidak memaksa. Memujuk menggunakan akal yang dianugerahi Allah. Membanding nilai akhlak masyarakat Arab Jahiliyah dengan Islam. Membaca ayat Al-Quran untuk menjawab soalan, memberi penerangan dan menunjukkan teladan yang baik, menanam keimanan yang kuat kepada pengikutnya. Ini sebab agama Islam diterima. Siapakah yang menerima agama Islam pada peringkat awal? Keluarga dan sahabat rapat, golongan bawahan seperti hamba kerana tertarik dengan layanan yang sama kepada semua manusia. Tetapi golongan hamba ni, ada yang diseksa. Contohnya, Bilal bin Rabah dijemur, diselar dengan besi panas. Dijerut leher dengan tali. Yasir dan isterinya Sumayyah dijemur hingga mati. Amir bin Huhairah diseksa hingga gila. Zunainah diseksa oleh Abu Lahab hingga buta. Ini bentuk-bentuk seksaan lah. Diterima oleh golongan hamba, tetapi mereka tetap berpegang teguh kepada agama Islam. Okey, yang tadi sebab penerimaan, yang ini pula sebab penentangan terhadap agama Islam. Mengapakah masyarakat Arab Quraisy Mekah menentang penyebaran agama Islam oleh Nabi Muhammad? Yang pertama, perbezaan kepercayaan dan amalan, iaitu Islam percaya kepada Allah yang Maha Esa, manakala masyarakat Quraisy menyembah berhala dan animisme. Persamaan taraf, masyarakat jahiliah mengamalkan sistem sosial yang membezakan darjat manusia, manakala Islam mengamalkan konsep persamaan taraf. Konsep persaudaraan dalam Islam bertentangan dengan konsep asabiyah yang diamalkan oleh masyarakat Arab Quraisy. Yang keempat, amalan dan akhlak yang berbeza. Islam melarang kegiatan mencuri dan menindas rakyat yang lemah. Ini berbanding dengan masyarakat Arab jahiliyah. Dari segi politik, orang Quraisy menganggap jika menerima Nabi Muhammad, mereka terpaksa menerima Nabi sebagai pemimpin. Ini salah tanggapan terhadap tugas Nabi Muhammad. Dan mereka bimbang
penerimaan terhadap agama Islam akan menggugat kegiatan ekonomi mereka, iaitu membuat patung berhala, dan ini akan menjejas ekonomi pengusaha yang mengukir patung. Inilah sebab penentangan. Dan cara penentangan ada banyak dah. Ingatlah pelajar-pelajar, Nabi Muhammad SAW dicemuh, diganggu semasa beribadat, ada cubaan untuk membunuh baginda, dan Nabi Muhammad diejek melalui puisi. Nabi Muhammad juga dipujuk dengan menawarkan kedudukan wanita yang cantik dan juga harta. Tapi tidak diterima, ditolak oleh Nabi Muhammad. Dan mereka memulau Nabi Muhammad dan keluarga, iaitu ada 3 bentuk pemulauan. Tidak menjalankan aktiviti jual beli dengan keluarga Nabi Muhammad, tidak memberi pertolongan kepada keluarga Nabi Muhammad, dan tidak berkahwin dengan keluarga Nabi Muhammad. Tapi pemulauan ini akhirnya tidak berjaya. Okey, Nabi Muhammad, bagaimanakah Nabi Muhammad mengatasi penentangan ini? Nabi Muhammad membenarkan orang Islam berhijrah ke Habsyah. Nabi Muhammad dan Zaid bin Harisah merancang ke Taif, tetapi usaha ini tidak berjaya. Dan akhirnya Nabi Muhammad dan pengikut berhijrah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Okey, soalan SPM 2016. Apakah bentuk penentangan masyarakat Arab jahiliah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? 2 markah. Apa bentuk penentangan yang cikgu terang tadi? Siapa ingat? Ingat semua tu. Okey, bentuk penentangannya ialah Nabi Muhammad dicemuh, diganggu semasa beribadat, cubaan membunuh baginda dan ejekan melalui puisi. Yang kedua, memujuk Nabi Muhammad, menawarkan kedudukan wanita cantik dan harta. Jadi pelajar ni dapat lebih daripada 2 markah lah. Soalan C, mengapakah mereka menentang Nabi Muhammad SAW? Sebab apa mereka menentang? Jawapannya, ambil ayat daripada soalan. Mengapa dia nak cara kan? Mereka menentang Nabi Muhammad SAW kerana perbezaan kepercayaan dan amalan. 1 markah. Iaitu Islam percaya kepada Allah yang Maha Esa. 1 markah. Manakala masyarakat Quraisy menyembah berhala dan animisme. 1 markah. Mereka juga menentang kerana masyarakat Arab jahiliah mengamalkan sistem sosial yang membezakan darjat. 1 markah. Manakala Islam mengamalkan konsep persamaan taraf. 1 markah. Islam juga mementingkan konsep persaudaraan. 1 markah yang bertentangan dengan konsep asabiyah. 1 markah lagi. Jadi pelajar ni dapat lebih daripada 3 markah. Okey, soalan C. SPM ulangan 2016. Bagaimanakah Nabi Muhammad SAW menghadapi tentangan masyarakat Arab? Bagaimana cara? Bagaimana dia nak cara? Okey, 3 markah. Jadi, tadi pun cikgu dah terang dah cara Nabi Muhammad menghadapi tentangan. Tapi sebenarnya ini ialah soalan kita tak terikat dengan jawapan yang cikgu bagi tadi. Ini adalah bentuk soalan kebat. Pelajar boleh bagi apa sahaja jawapan untuk menjawab, tetapi masih terikat kepada bentuk-bentuk usaha yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW menghadapi tentangan masyarakat Arab dengan membenarkan orang Islam berhijrah ke Habsyah. 1 markah. Nabi dan Zaid bin Harisah merancang ke Taif. Malangnya usaha ini tidak berkesan. 1 markah. Langkah seterusnya ialah Nabi dan pengikutnya berhijrah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. 1 markah lagi. Selain itu, Nabi Muhammad juga bersikap sabar dan tenang menghadapi tentangan tersebut. Sabar dan tenang, 1 markah. Jadi calon ni dapat lebih daripada 3 markah. Dia dapat 4 markah. Tapi maksimumnya cuma 3 markah lah sahaja. Okey. Jadi pelajar-pelajar semua,
Jadi pada malam ni, cikgu memberi penekanan kepada soalan struktur. Soalan struktur ni, kadang-kadang soalan dia kita tidak jangka. Dia keluar daripada bahagian-bahagian yang kecil yang terdapat dalam buku teks kamu. Contohnya ada 1 tahun tu soalan yang keluar adalah dia keluarkan soalan mengenai bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit dia duduk di hujung bab 3 tu. Ada sedikit mengenai bahasa Sanskrit. Kemudian ada 1 tahun tu dia keluar soalan mengenai Christopher Columbus. Iaitu penjelajahan dan pelayaran bukan Christopher Columbus, Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan berlayar mengelilingi dunia. Jadi untuk soalan struktur ni, pelajar perlu kuasai betul-betul lah fakta. Sebab dia kadang-kadang dia ambil dari bahagian kecil sahaja dalam buku teks tu. Jadi untuk mata pelajaran sejarah ni, kita tak boleh pilih-pilih tajuk pelajar. Tak boleh pilih-pilih tajuk. Kita perlu kuasai semua dan fahami apa yang kita pelajari. Jadi sangat membahayalah jikalau pelajar cuba nak spot soalan. Cikgu cadangkan kepada pelajar, kamu jangan spot soalan sebab ini sangat berbahaya. Bila soalan tu tak keluar saja, dia dah jadi kelang kabut dah dalam dewan peperiksaan tu. Dia kata tak keluar, habislah kata. Dan kemudian dia mempengaruhi pula soalan-soalan lain yang dia nak jawab tu. Jadi cadangan cikgu, study betul-betul, belajar betul-betul, faham fakta, faham apa yang kamu pelajari. Jangan menghafal semata-mata. Kadang-kadang pelajar dia suka hafal ayat daripada buku teks tanpa memahami. Lepas tu dia cuba nak tulis, nak tulis mula ayat buku teks tu. Dan dia tak boleh tulis dengan baik. Jawapan struktur yang baik adalah penggunaan ayat yang mudah. Pelajar tulis, dia faham, pemeriksa pun faham apa yang ditulis oleh pelajar. Jadi, cikgu rasa setakat itu sahaja untuk malam ini, untuk slot malam ni. Cikgu ucapkan semoga kamu semua akan dalam masa cuti PKP ni, kamu akan menggunakan masa sepenuhnya untuk mengulang kaji pelajaran. Ulang kaji pelajaran yang lepas dan juga pelajaran yang kamu tak pelajari lagi. Jadi sekian saja slot cikgu untuk malam ni. Jadi sebelum cikgu berakhir pada malam ni, cikgu nak peringatkan pelajar stay at home, duduk di rumah, hapuskan COVID-19, thank you frontliners dan perlis mengaji. Sekian, terima kasih.